Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semua pelajar-pelajar tingkatan 3 yang menonton video ini, tahniah dan terima kasih kerana menonton. Sila subscribe kalau belum subscribe ya. So make sure you have this book in front of you. Okay, buku tingkatan 3 and we are in chapter 6 tentang elektrik dan kemagnetan ya. Kita dah bahagian 6.4 dah ya, iaitu pengiraan kos penggunaan elektrik ya. So make sure betulkan niat dia belajar lillahi ta'ala ya. So dalam muka surat 195 ini kita lihat pengiraan kos penggunaan elektrik ya. So kita lihat gambar foto 6.15. Mentol elektrik menyala dengan normal tetapi kecerahan berbeza. Betul tak? From experience kat rumah, kita ada banyak mentol elektrik tapi lain-lain dia punya kecerahan ya. Kita dapati sebab apa? Kalau tengok gambar pertama tu 10 watt, dia rendah je. 20 watt makin tinggi, 100 watt sangat tinggi, 100 watt. Tapi sometimes dia punya permukaan pun memberikan kesannya warna apa yang dicat pada ataupun diwarnakan pada gelas untuk mentol tersebut. Okey, kita lihat apa yang cikgu ni cakap. Gambar foto 6.15 menunjukkan mentol elektrik yang dipasangkan pada bekalan elektrik. So kat rumah semua standard, berapa volt? 240 volt ya, dan menyala dengan normal. Kuasa pada setiap mentol adalah seperti yang dilabelkan. So dia punya kuasa yang tak sama, dia punya voltan sama ya. Mentol manakah mempunyai kecekapan paling tinggi? Jelaskan jawapan anda. So yang mana paling tinggi kecekapan? So kita kena kira lah, kemudian tengok mana cerah lah. Tak boleh macam terus kata ni paling tinggi dan sebagainya. Sebaik-baiknya kita boleh guna 10 watt, rendah je watt tu supaya tak mahal tapi cerah. That's the best. Okey, dan kita lihat apakah kecekapan tenaga. Takrif kecekapan tenaga ialah peratus tenaga input yang diubah kepada bentuk tenaga output yang berfaedah. Kita masukkan sikit sebaik-baiknya tapi yang keluarnya banyak. Peratus tenaga input yang dimasukkan diubah kepada bentuk tenaga output yang berfaedah. Kecekapan tenaga dapat dirumuskan seperti yang berikut. So macam mana nak kira kecekapan tenaga? Kita lihat formula dia. Tenaga output yang berfaedah, okey, per tenaga input yang dibekalkan. Darab 100 untuk tengok berapa peratus. Okey, tak apa, tinggalkan cara minda tu sebab memang iyalah kalau gunakan mentol berfilament dia menggunakan banyak watt ya. Sekarang ni orang guna apa, LED ya, LED murah aja. Before LED ada downlight semua tu tinggi sikit. Okey, contoh gambar foto 6.16 lah. Ini mentol berfilament ya, menunjukkan sebiji mentol berfilament yang menyala. Berapakah kecekapan tenaga bagi mentol tersebut? Okey, yang dimasukkan input ya 100 joule tenaga elektrik dibekalkan. Okey, tapi yang terhasil 8 joule tenaga output yang berfaedah dalam bentuk cahaya. What happened to 92 lagi? Sebab 8 tambah 92 baru 100. So yang 92 joule tenaga output yang dibazirkan atau tidak berfaedah dalam bentuk haba. Kita nakkan cahaya, bukan nak haba yang dibebaskan ke persekitaran. So sikit je 8 daripada 8 daripada 100. Yang 92 lagi dia terbazir. Okay, so from that one kita lihat penyelesaian pengiraannya. Tenaga output dia 8 joule per 100 joule. Cepat masuk 100, darab dengan 100%, 8% saja dapat. So bazir lah. Kita bayar mahal sebab 100 joule. Now look at page 196. Contoh teknologi yang berkonsepkan kecekapan tenaga. So kita dapati teknologi alat pencahayaan elektrik berkonsepkan kecekapan tenaga adalah seperti yang ditunjukkan dalam jadual 6.3. Okey, so dapati kalau alat pencahayaannya adalah lampu berfilament yang bulat tu, fashion lama tu ya, struktur binaan, kecekapan tenaga elektrik maksimum yang ditukarkan kepada tenaga cahaya cuma 10%, 10 saja peratus ya. Kalau guna lampu jimat tenaga yang lama ni, compact fluorescent lamp CFL ya, pendek ni CFL ya, compact fluorescent lamp, tenaga elektrik maksimum yang ditukarkan kepada tenaga cahaya adalah 50%. Tahan sikit, 50%. Kalau lampu LED saya sebut tadi, tenaga elektrik maksimum yang ditukarkan kepada tenaga cahaya 90%.
banyak, paling baik. So the best is kita guna LED, ya. Okey, so tentang kajian kes, seluruh kumpulkan maklumat tentang teknologi yang berkonsepkan kecekapan tenaga daripada banyak sumber, so tak apalah, dan suruh bincang dan sebagainya. Kita lihat, tahukah anda bagaimana kita dapat mengenal pasti peralatan elektrik yang cekap tenaga? Pernahkah anda melihat label cekap tenaga yang diperkenalkan oleh Suruhanjaya Tenaga ST dalam Rajah 6.36 muka surat sebelah? So look at page 197. I think most of you kalau mau beli alat-alat elektrik, washing machine ke, mesin basuh ke, fridge ke apa ke, awak akan nampak this benda merah ni kan, ada star-star ni. Okey, so Suruhanjaya Tenaga telah melancarkan program pelabelan tenaga cekap tenaga bagi pelbagai jenis peralatan elektrik untuk kemudahan orang awam. So, tengok dia punya apa tulis kat bawah, Rajah 6.36, label cekap tenaga diperkenalkan oleh Suruhanjaya ST. Kita lihat dia bagi bintang, ya, perkataran ni 1 hingga 5. Kemudian labelkan dia jenis peralatan, ni aircon lah, penyamak udara, perhatikan di punya arrow. Kemudian perkadaran tenaga pada peralatan angka dalam perkadaran tenaga, dia akan bagi itu 5. Informasi jenama dan model yang tulis XXX tu. Kemudian penggunaan tenaga dalam kilowatt jam per tahun, ya, 1597 kilowatt hour jam, ya. Penjimatan tenaga berbanding dengan peralatan berlabel 2 bintang dalam peratusan ujian piawai yang digunakan. So that means kalau 5 adalah 5 adalah the best lah. Kalau 1 je, 1 star je, dia tak bagus. 2 star better, 3 star lagi baik, 4 star sangat baik, 5 star is the best lah. Okey, so kita lihat penggunaan tenaga elektrik dalam peralatan elektrik. Lihat gambar foto 6.17. Meter elektrik ni ada dekat tiang pagar rumah awak, ataupun setengah tu dia adalah dalam kawasan rumah kat bahagian depan, ya. Kalau yang lama tu warna hitam, sekarang ni banyak warna macam ni. Gambar foto 6.17 menunjukkan sebuah meter elektrik bagi sistem pendawaian 3 fasa. Untuk 3 fasa, ya. Meter elektrik berfungsi untuk mengukur kuantiti tenaga elektrik. Kuantiti tenaga elektrik apa yang awak gunakan, ya, yang digunakan. Lazimnya bacaan pada meter elektrik itu diambil pada penghujung setiap bulan, end of the month, setiap bulan hujung tu. Bacaan tersebut diambil bertujuan untuk menentukan kos penggunaan tenaga elektrik. So dia kata, tahukah anda, cikgu Indian ni kata, tahukah anda bagaimana membaca meter elektrik di rumah anda? Okey, berapakah bacaan meter elektrik dalam gambar foto 6.17 tu? Gambar 6.17. Okey, dia bagi kilowatt hour 4.92 14.92 kilowatt hour, penggunaan dia. Dah senang dah dia buat terus electronic numbers. Kalau banding dulu dia kena ada benda tu dia pusing, kena tolak pula, ya. Ini senang, terus ada berapa pakai. Okay, in page 198 kita lihat kuasa elektrik, ya. Kuasa elektrik dia ada beberapa formula yang awak kena tahu untuk pengiraan. Okay, bila kuasa is power is P. So nampak tu, kuasa elektrik P. Kadar tenaga elektrik E yang digunakan oleh suatu alat elektrik, unit SI bagi kuasa, okey, yang P tadi, kuasa tu adalah watts. Sebenarnya nama James Watt, ya. Kuasa 1 watt berarti 1 joule tenaga elektrik digunakan dalam masa 1 saat. 1 saat dia guna 1 joule. Kalau 60 saat, 60 joule lah. Okay, kuasa elektrik dapat dirumuskan seperti ini berikut. This one is P equals to, power adalah sama dengan E over T, ya, E over T. So power watt, so ni dia ada punya unit adalah watt, ya. So kita lihat arus elektrik pula.
Arus elektrik I ditarifkan sebagai kadar pengaliran caj elektrik. Banyak mana dalam masa 1 saat. Okey, so itu adalah Coulomb. Q melalui suatu konduktor, unit SI bagi elektrik ialah itu Coulomb tu untuk caj elektrik tu. Okey, unit SI bagi arus elektrik adalah ampere, A capital A besar, dan caj elektrik adalah Coulomb. Saya dah sebut awal tadi. Arus elektrik dapat dirumuskan seperti yang berikut. I adalah arus elektrik I adalah Coulomb ataupun charge over time, masa So ini saat, ini adalah Coulomb. So kedua-dua ni menjadi ampere. Okey, tadi ini joule over masa saat pula. Okey, the next one, voltan. Voltan B ditarifkan sebagai tenaga elektrik yang digunakan untuk menggerakkan seunit caj elektrik Q. Melalui suatu konduktor, unit SI bagi voltan adalah V. Voltan dapat dirumuskan seperti berikut. V is equals to E over charge. Charge adalah Coulomb. E adalah joule. So semua ni adalah volt. Okay, so info science, let's see gambar foto 6.18. Yang kiri tu 40 watt, yang kanan tu 60 watt. Dua biji mentol dengan kuasa berbeza. So gambar foto 6.18 menunjukkan dua biji mentol yang lazimnya digunakan di rumah. Mentol 40 watt menggunakan tenaga elektrik pada kadar 40 joule per saat. Setiap saat 40 joule. Manakala mentol 60 watt menggunakan tenaga elektrik pada kadar 60 joule sesaat. Setiap 1 saat 60. So kalau 2 saat 120. Kalau yang 40, 2 saat jadi 80 Oleh itu mentol 40 watt dengan nilai watt yang lebih rendah lebih jimat lah. Sebab awak kena bayar berdasarkan banyak mana awak guna. Lagi tinggi watt, lagi mahal. Okey, pengiraan jumlah arus melalui peralatan elektrik. Now kita lihat the next topic. Dengan menghubungkaitkan kuasa voltan dan arus elektrik. Kuasa voltan arus elektrik ni, jumlah arus elektrik yang melalui peralatan elektrik dapat ditentukan. Perhatikan contoh dan penyelesaian yang ditunjukkan di bawah ini. Kemudian jalankan aktiviti 6.10 untuk mengkaji dengan lebih lanjut tentang kuasa, voltan dan arus yang melalui peralatan elektrik di rumah. So gambar foto 6.19, dia bagi model tu tak penting. Watt dia 2.2 kilowatt. Sekarang bila guna mahal lah tu. Tinggi guna elektrik. Okey, muatan 1.7 liters. Tak lebih 1 liter. 9 to ms tu siri number code. Okey, jak elektrik dengan nilai kuasa 2200 watt. Macam mana dapat 2200 watt? 2.2 kilowatt adalah bersamaan dengan 2200 watt. Sama Okey, voltan dia bagi 240 volt equals to, ini adalah dia punya power Okey, voltan dia bagi 240 volt. Ni standard kat Malaysia. Okey, sebuah jak elektrik seperti tunjukkan dalam gambar rajah gambar foto 6.19. Label dia 2.2 kilowatt, 240 volt. Hitungkan arus yang mengalir melalui jak ini. So P equals to IV tak ada kat sini. So this formula you have to know. P equals to IV. P equals to IV. P equals to IV So that means power adalah bergantung pada dua nilai di sini. Arus dan juga voltan. Okay, so dia suruh cari hitungan arus. Kita ini ada voltan ada 240, ini yang tak ada. So I equals to P over V. So your math have to be strong. Tahu I, ini pindah P over V. So that means power dia adalah 2200 over 240. Awak kira awak akan dapat 9.17 amperes. Banyak ini banyak ini arus yang awak guna. Okey, so cabaran minda, bolehkah jak elektrik buatan Malaysia seperti dalam gambar foto 6.19 digunakan di Thailand?
Di Thailand, voltan bagi bekalan arus ulang-alik yang dibekalkan ke rumah ialah 120 volt. Separuh pada kita 240. Okey, boleh ke tak boleh? Tak boleh, tak cukup. Dia punya arus sebab voltan dia ni adalah rendah. Ya. Okey, apakah yang akan berlaku jika jak tersebut digunakan di Thailand? So apa jadi? Dia punya fuse akan melebur sebab tak boleh, sebab tak sama. Sebab dia 120 volt. So dia bagi dengan rendah ni, bagi dengan ni. Yang voltan dia ni 2.2 sama. Voltan adalah 120. So 12, 22 bagi 12 dah sampai. So dia mesti guna arus banyak lah. Bila arus banyak ditarik, apa jadi? Fuse akan melebur. Okay, aktiviti 6.10, mengkaji kuasa voltan dan arus yang melalui peralatan elektrik di rumah. Dia suruh jalankan aktiviti secara individu, sendiri-sendiri. Dia suruh senarai dulu peralatan elektrik, cari maklumat tentang kuasa dan voltan, kemudian hitung arus melalui peralatan elektrik tersebut dengan gunakan formula P equals IV tadi. Kuasa sama dengan voltan darab arus. Okay, so kita kira lah. Pengiraan kos penggunaan tenaga elektrik. So kita lihat macam nak kira. Okay, akan wipe off this one ya. Saya pandang dulu. Kita lihat pengiraan kos penggunaan tenaga elektrik page 200. Okey, biasanya untuk unit yang kita gunakan adalah 1 kilowatt jam. Unit yang lazim digunakan untuk tenaga elektrik ialah kilowatt jam. Seperti yang tunjukkan pada meter elektrik dalam gambar foto 6.17 tadi. 6.17 ni page 197 ya. Gambar foto yang dia punya untuk 3 fasa ni ya. 6.17 meter elektrik ya. Kita guna kilowatt jam. Yang ditunjukkan pada dah 1 kilowatt jam tenaga adalah digunakan pada kadar 1 kilowatt atau 1000 watt dalam masa 1 jam. Jadi kalau kita pasang 1 jam, kita gunakan 1000 watt kuasa dia. 1 kilowatt jam lazimnya dirujuk sebagai 1 unit. So 1 kilowatt jam adalah 1 unit. Untuk nak kira untuk berapa nak bayar pada TMB ya. Tenaga elektrik boleh dihitung dengan menggunakan rumus yang berikut. Tenaga elektrik E equals to PV ya. E tenaga elektrik sama dengan power darab dengan voltan. Voltan ni standard. So power tu lah. Lagi tinggi power, boleh tinggilah elektrik. Bila tinggi elektrik, banyaklah kena bayar. Okey, kita lihat contoh sebuah syarik elektrik 2 kilowatt. Okey, that means power dia adalah 2000 watt sebab kilo tadi. Masa T adalah 20 minit. Nak tukar pada jam akan menjadi 20/60. Okey, 1/3 jam. Hitungkan penggunaan tenaga elektrik untuk mendidihkan air itu jika kadar bagi setiap unit ialah 21 sen. 1 unit dia bagi untuk ni. 1 unit adalah berapa bayar? 21 sen. So kena guna formula ni lah. Ni. E equals to PV. E equals PT. Bukan formula ni, sorry. Bukan ni. E sama dengan PT, power times by time. Yang ini. Yang ini tadi E equals to kenapa saya bagi PV? E equals to P equals to IV equals to P. Salah dah ni. Bukan, salah. E equals to PT, power times by time. Yang hijau tu, kotak hijau tu. Saya tersilap bagi. Sorry ya. So ingat E equals to PT. Tenaga sama dengan power darab dengan masa. So E equals to PT tu akan saya silap lagi. Power dia adalah 2000 darab dengan masa 1/3. Okey. Ini unit. Okey, ini adalah unit. Dan kemudian nak darab dengan harga. So nak bagi apa? Tenaga adalah harga ya. Harga bukan tenaga dah. Kira dah tadi.
harga sebab setiap satu unit 21 sen, so equals to 2,000 per 3, boleh darab ya. Okey, darab dengan 21 per 100 sebab ini sen. Ini sen ya. I should have make it 21/100. Okay, so satu per tiga unit. Okay. Ini tadi lah 1/3. Mana 1/3 tadi? Ni tak time. Time dia adalah 1/3 20 minit. Salah lah sini. Sebab we are talking about harga dia adalah 1/3. 1/3 darab 21 per 100. Darab 21 per 100 jadi 7 sen. Kos penggunaan bagi cair elektrik tadi ya. Apa saya tulis tadi? Apalah. Okay, so aktiviti tu baca je lah. Saya individu pun. Now let's look kaedah penjimatan penggunaan tenaga elektrik. So kita dapati gambar foto 6.20 bangunan hijau ya. Bangunan hijau ni dah nak jimatkan elektrik. Okey, selain menggalakkan penjimatan penggunaan tenaga elektrik di rumah, Suruhanjaya Tenaga ST juga menyediakan perkhidmatan seperti ECOS untuk ECOS ya, untuk kegunaan perindustrian dan perniagaan yang menggunakan konsep penjimatan penggunaan tenaga. Bangunan hijau seperti ditunjukkan dalam gambar foto 6.20. Okey, menggunakan konsep penjimatan guna tenaga dan berjaya menjimatkan kos penggunaan tenaga elektrik. So, pembinaan bangunan hijau semakin berkembang di Malaysia. Kuala Shah Alam ni bangunan PKNS dekat yang kompleks saya. Okey, berkembang di Malaysia. Antara ciri bangunan hijau ini adalah seperti yang berikut. Macam mana bangunan hijau ni? Ciri dia pertama, sistem pengendaraan yang cekap dapat mengurangkan penggunaan alat pendingin hawa dan kipas. So that means dia kena ada ruang untuk udara keluar ke atas. Sebab udara panas naik atas ya. Reka bentuk yang memaksimumkan pencahayaan semula jadi dapat mengurangkan kos penggunaan tenaga elektrik. So janganlah tertutup. Tingkat kecil-kecil itu gelap lah. Kena pakai lampu kan. So itu menggunakan tenaga elektrik. So kena banyakkan pencahayaan semula jadi. Okey, kemudian kita lihat seterusnya, pemasangan panel suria sebagai sumber tenaga boleh baharu menggantikan sumber tenaga konvensional. So, kalau beli pakai yang suria, macam saya order from China aja untuk lampu spotlight ya. Dia memang siang-siang dia tangkap tenaga cahaya untuk tukar kepada tenaga elektrik. Okey, malam setiap pukul 7 dia akan menyala sampai 7 pagi. Alhamdulillah ya, tak payah bayar bil elektrik. Dia jimat ya. Dia harga dia tak sampai 200 dengan pemasangan lebih kurang 200. So saya tak payah bayar selagi benda tu berfungsi lah. Kalau dah rosak saya kena beli lain lah ya. Sebab biasa spotlight sangat mahal sebab dia banyak guna tenaga. Itu yang poin ketiga. Dia suruh jalankan aktiviti 6.12 untuk memahami dengan lebih lanjut tentang konsep bangunan hijau dalam konteks tempatan yang global. So tak apalah, aktiviti tu you read yourself. Let's see page 202. Oh, dah habis bab ni. Mereka cipta bangunan hijau. So dia suruh awak reka bentuk rumah kediaman hijau masa tingkatan 2. So dia suruh jalankan aktiviti 6.13 untuk berinovasi atau reka cipta sebuah lagi bangunan hijau yang menggunakan konsep penjimaan tenaga. So itu aktiviti yang boleh buat lah. Okay, so you have to answer practice formative 6.4 tentang definisi kecekapan tenaga. Apa dia? Tadi baru belajar ya. Kedua, tenaga elektrik digunakan oleh pendingin hawa selama 2 minit ialah 180 kJ. Hitungkan kuasa pendingin hawa ini dalam unit yang berikut. Nak guna power dia W. Untuk W tertukar di kilo bagi yang 1000 lah. So that means apa formula tadi untuk kuasa? Mana tadi? Kuasa E times by I. E bagi dengan I ya. Apa I? Saya ni salah sebut kan. Dah petang. E equals to PT. Equals to PT. Dia nak power. So power adalah E over T.
So letaklah E dia adalah elektrik E adalah 180. Sebab kilo tambah 30 bagi dengan time dia adalah 2 minit ni kena bagi 60 1 kali saat. So it's going to be 1180 darab dengan 60/2 lah. Sebab ni jadi darab, dia bahagi, so terbalikkan 60/2. So you're going to get 30. So akan dapat jawapan lah. Kemudian tukar kepada kilo, that means bagi dengan 1000. Ini jawapan dia besar, so bagi dengan 1000. Sebuah ketulah gelombang mikro berlabel 1.2 kW 240 volt disambungkan pada bekalan tenaga elektrik 240 volt. Hitung arus yang mengalir. E equals to PT yang ni. Power dia berapa? Power dia 1.200 watt darab dengan time. Mana saya buat yang mana ni? Arus yang mengalir. So kita ada P dengan V. P equals to IV. Tak ada ke sini? Kayak ni. P equals to IV. This is number 3. Power ada, voltan ada. So cari apa? Elektrik ya. Dia ada arus. So I adalah P/V. Sebab ini ada, ni tak ada. So equals to power dia adalah 1200 bahagi dengan voltan 240. So kira lah, bagi 12 10 bagi 12 2 jadi 5 amperes. Boleh minta A. Okey, nombor 4. Nombor 4, sebuah periuk nasi elektrik label power adalah 800 watt. Voltan adalah 230 pula. Untuk kira je patut 240 kat Malaysia. Okey, dipasang selama 30 minit. Time adalah 30 minit bagi dengan 60 tukar pada 1/2 ya. Okey, 3 1 Okay, that's right. Tukar pada jam ya. Dipasang selama 30 minit dah. Tenaga elektrik yang digunakan oleh periuk nasi tersebut E equals to PT ya. Power dia adalah 800 times 1/2, so menjadi 400 joule. Okey, 10 pula. To A. B, hitung kos tenaga digunakan oleh periuk nasi itu jika kadar bagi setiap kilowatt sejam dah 30 sen. Ini joule. Energy. E equals to PT. Power dia 800, tapi sebanyak kilowatt joule per 1000. Time dia adalah setengah jam. Kan? Okey, so kita akan dapat potong-potong bagi 2 1 bagi 2 4 bagi 2 2 bagi 2 adalah 5. So that means dia minta dia minta apa? Kos tenaga. So that means kos adalah ni kos adalah ini, power adalah dah kira dah dengan time. So 1, this is 2 ya. Apa tadi ya? Bagi 2/5 ya. Apa ni, saya potong-potong saya tak ingat. Bagi 2 1
Buat semula lah, saya tak perasan lah. Equals to 800 over 1000 times with time dia 1/2 tadi kan. Potong-potong habis. So bagi 2 1, bagi 2 4, bagi 4 2, bagi 4 5. So 2/5 ni lah. Darab berapa sen? 30 sen ya. Mesti berapa? 100 sebab ini sen dalam ringgit. So bagi 5 1, bagi 5 6, 12 per 100. So 1 2 jadi 1 point 1 2 1 2 jadi 0.12 sen. Okay, so dia actually do 1000 dia change ya. So sikit je sebab satu alat, tapi rumah banyak mana alat. Okay, nombor 5 you can just refer to page apa tadi, page 197 ya, 197 untuk jawab. So habis sebab ni, please do practice math 6, please do sampai banyak soalan cepat pada sampai page 207. So next topic, next class adalah bab baru, tenaga dan kuasa. Ni 6 pun 202. Dan jangan lupa ya, kalau kira satu unit ni dia bagi satu unit 30 sen, saya ingatkan saja bahawa kena pastikan ni per 1000 sebab kilowatt jam. Satu unit 1 kilowatt jam. Okey, per 1000, kemudian masa mesti dalam jam. Jangan lupa kira kerja salah. Okay, so I stop there first. Thank you for watching and please subscribe kalau belum, and also make sure jaga solat 5 kali sehari. Kita dah akhir zaman dan ni tak tahulah. Kita menyaksikan zaman kita ya, tentang pergolakan sangat hebat di tebing barat ya. Kita dapati saudara-saudara kita di bom ya, di bom tanpa henti ya, ramai dah meninggal dah berapa dah. Hari tu pun dah 11,000 ya, dah syahid ya. Subhanallah. Dia orang tak rasa mati, tak rasa sakit mati ya. Tak rasa sakit. Malah dia nak kembali dunia, nak mati lagi. Dia macam gigit semut je. That's seorang pembacaan saya lah. Bandingan kita tak tentu lagi. Sakit kita mati macam mana ya. Sebab sakaratul maut datang memang sangat menyakitkan daripada hadis-hadis Nabi. Okey, jangan lupa berdoa untuk mereka ya. So also jaga solat tadi, and also taat ibu bapa kerana redha Allah terletak pada redha ibu bapa. Selagi dia orang tak suruh kita buat maksiat, memang kena taat ibu terutamanya. Okey, yang ketiga adalah hormati guru-guru. Mudah-mudahan ilmu pelajari akan diberkati, dapat berguna dunia akhirat, dan dihormati lebih tua, sayang lebih muda, supaya cantik akhlak kita di mata manusia dan terutamanya di mata Allah lah. Okey, jangan lupa berdoa dan juga boycott dan boleh boycott. Okey, you can watch banyak sini ada senarai boycott dan sebagainya. Walaupun kita rasa kecil usaha kita untuk boycott, tapi Allah pandang insya-Allah sebab Allah tengok, bukan tengok hasil, Allah tengok usaha kita. Macam kisah Nabi Ibrahim dibakar oleh Namrud ya. Api tu besar, tapi burung pipit bawa air kat paruh dia kecil sangat, kecil gila. Digelakkan oleh haiwan lain. Tapi memang tak boleh padam. Tapi usaha itu yang dikata dia boleh jawab di hadapan Allah sebab dia berusaha. So sama dengan kita boycott, sedekah, doa, don't forget. Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, subhanallah.